pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara ditulang. Untuk negara jadi pedoman, kitalah benteng Malaysia. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Untuk negara jadi pedoman, kitalah benteng Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah dapat kita bersua lagi di dalam sesi perkongsian seterusnya. Kali ini mengenai tips temuruga bagi grade penolong pegawai takbir N29. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan yang menonton video ini. Okay, pada sesi kali ini saya ingin memberi sedikit pencerahan lah mengenai apakah persediaan secara ringkas perkara yang perlu anda buat untuk menghadiri temuruga penolong pegawai takbir N29. Sebelum itu sila subscribe dulu video ini. Okey, baiklah, kita pergi kepada perkongsian seterusnya. Okay, apakah persiapan temuruga yang perlu anda buat apabila anda dipanggil untuk menghadiri temuruga penolong pegawai takbir di sektor kerajaan. Okay, apa yang penting apabila tuan-tuan dapat je panggilan ni, tuan-tuan kena membuat sedikit research di pelbagai medium, terutamanya di internet, di website. Cari maklumat, ketahui peranan dan tanggungjawab sebagai seorang penolong pegawai takbir N29 ini. Ini kerana penolong pegawai takbir N29 merupakan antara jawatan yang penting lah di dalam satu-satu organisasi di sektor kerajaan. Di mana penolong pegawai takbir ini selalunya bertanggungjawab dalam urusan-urusan pentadbiran. Sekiranya dalam suatu organisasi tak ada orang yang takbir, akan menjadi masalah kepada organisasi tersebut untuk berfungsi. Kemudian tuan-tuan kena kaji maklumat jabatan. Di manakah jabatan yang panggil untuk interview. Selalunya penolong pegawai takbir ini dikawal oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Tuan-tuan kena kaji maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam, pergi kepada website tersebut, website JPA, tengok siapa organisasi, apakah aspirasi, visi, misi dan apakah aktiviti-aktiviti jabatan yang buat. Jabatan Perkhidmatan Awam ni dia sebagai jabatan HR lah, sumber manusia. Jadi penolong pegawai takbir dia akan bertugas berkisarkan elemen-elemen di dalam sumber manusia. Kemudian antara perkara-perkara lain yang tuan-tuan kena tengok, tuan-tuan kena kaji peraturan-peraturan semasa yang digunakan di dalam perkhidmatan awam. Contohnya dari segi peraturan-peraturan cuti, pekiling-pekiling perkhidmatan, itu adalah perkara-perkara yang penting lah. Saya tak expect tuan-tuan untuk baca secara detail, tetapi tuan-tuan kena tahu sedikit sebanyak lah. Apakah persediaan, apakah maklumat yang perlu anda cari untuk menghadiri temuruga ini. Antara elemen yang penting juga, tuan-tuan perlu mahirkan kemahiran komunikasi. Ini kerana penolong pegawai takbir dia akan berkomunikasi dengan ramai orang, dengan ramai orang di pelbagai peringkat.
sama ada di peringkat atasan ataupun peringkat bawahan. Sebab penolong pegawai tadbir ni dia adalah pegawai di peringkat pertengahan. Okay. So apa-apa pegawai pentadbir ni dia akan berkomunikasi antara dua pihak lah, antara yang orang atas dengan orang bawah. Macam mana kita nak deal orang atas dan macam mana kita nak manage dengan orang bawah. Okay. Kemudian antara soalan-soalan perkara-perkara penting juga tuan-tuan kena buat latihan simulasi soalan temuruga panel untuk tuan-tuan mendapat sedikit idea apakah persediaan, okay, apakah gambaran supaya apabila tuan-tuan pergi interview nanti tuan-tuan tak gelabah apabila soalan diutarakan oleh panel dan tuan-tuan tahu apa nak jawab. Okey, ataupun sekurang-kurang setidak-tidaknya tuan-tuan dah dapat gambaran awal persiapan. Okey, jangan ambil risiko kerana persaingan adalah amat tinggi. Okey. Saya akan kongsikan sedikit contoh soalan lah supaya tuan-tuan dapat bersedia. Okey, kejap saya share screen. Okey, kita tengok. Ini adalah rujukan yang diterbitkan oleh saya untuk bantu tuan-tuan lah tips temuruga penolong pegawai tadbir N29. Okey, ini adalah rujukan khusus untuk bantu persediaan anda kali ini. Okey, kita lihat, saya akan pergi kepada contoh-contoh soalan. Okey, antara ini adalah antara beberapa contoh soalan lah. Okey, contoh yang pertama, boleh perkenalkan diri anda. Okey, di sini tuan-tuan kena strukturkan ayat anda. Okey, fokuskan kelebihan, macam mana nak jawab apabila soalan ini diutarakan. Okey, ini adalah soalan biasa. Okey, kelayakan yang anda miliki. Okey, macam mana nak jawab. Okey, cuba kita tengok soalan yang lebih spesifik lah. Okey, kita tengok soalan yang lebih spesifik. Okey, ini adalah soalan famous lah. Okey, kita tengok. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan. Apakah beza contract for service dengan contract of service? Okey, di sini tuan-tuan kena apply yang saya mentionkan tadi, perkiling dan peraturan-peraturan yang tuan-tuan kena tahu serba sedikit. Okey, kemudian contoh lagi, bagaimana anda mendapat perolehan melalui sebuah harga tender, sebuah harga ataupun tender. Okey, perlu dimaklumkan juga, okey, penolong pegawai tadbir ni dia tak semestinya akan buat pentadbiran. Okey, dia ruang lingkup dia agak besar. Okay, bukan hanya pentadbiran, kadang-kadang diperlu membuat proses kewangan, okay, dan ada ketikanya perlu menjadi sometimes pegawai komunikasi, okay, terpulang, depend kepada di mana jabatan tuan-tuan dan skop kerja tuan-tuan yang akan ditetapkan nanti. Okay, tetapi dia tidak larilah daripada aspek sumber manusia. Okay. Jelas ya? Okey, kita pergi kepada perkongsian seterusnya. Okey. Untuk bantuan persediaan menghadapi temuruga kali ini, saya syorkan anda dapatkan rujukan di laman web yang tertera www.panduankerjayakerajaan.com. Okey, rujukan ini saya hadiahkan bonus group interview PPT N29 supaya tuan-tuan boleh berkomunikasi di dalam kumpulan sebelum persediaan exam, dan juga koleksi soalan temuruga kerajaan dengan lebih banyak supaya anda boleh membuat persediaan dan rujukan sebelum temuruga. Okey. Di samping itu juga kami tuan-tuan boleh bertanya, tuan-tuan boleh bertanya di dalam grup, dalam grup ramai rakan-rakan membantu, dan saya pun akan dari masa ke masa akan menjelah, akan memberi sedikit input, apakah persediaan yang perlu ataupun sekiranya tuan-tuan mempunyai apa-apa persoalan. Contoh, bila study tak faham,
Okay, baca banyak sumber yang dapat. Cuba bertanya di dalam grup. So ramai rakan-rakan membantu. Okay, sekian saja perkongsian saya. Diharap perkongsian ini memberi manfaat dan saya mengucapkan selamat maju jaya Temuruga kali ini. Okay, sekian. Terima kasih.